Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan PAS Negeri Melaka, yaitu Ustaz Abu Naufal Nordin. Dalam kenyataan di Harakah Dari mengatakan bahawa kos sara hidup derita rakyat di bawah kerajaan Anwar Yahid. Dan di sini juga saya lihat dia mengkritik tentang Menteri Ekonomi, yang mana dia kata ramai dalam kalangan kita terpaksa membuat dua pekerjaan semata-mata untuk menampung kos sara hidup yang semakin gagal diuruskan Menteri Ekonomi. Dan dia kata di sini peningkatan kos sara hidup yang tidak sejajar dengan peningkatan dan kenaikan gaji menyebabkan hampir keseluruhan gaji rakyat kita pada hari ini diperuntukkan untuk membeli keperluan barangan harian, membayar sewa rumah dan pinjaman perumahan kenderaan. Peningkatan kos sara hidup rakyat yang tinggi yang memberi tekanan yang maha dahsyat kepada kehidupan rakyat seharian. Dan di sini juga dia mempersoalkan tentang Rafizi Ramli, yang mana persoalannya paling besar ialah apakah usaha yang konkret diusahakan oleh Menteri Ekonomi kita pada hari ini. Menteri Ekonomi kita perlu lakukan tindakan yang radikal dan drastik demi rakyat kita. Derita serta tekanan yang dihadapi oleh mereka bukan cerita dongeng. Ia adalah realiti pahit yang mesti kita terima dan diambil tindakan. So, daripada kenyataan pimpinan-pimpinan PAS yang ada di negeri, tak kira dengan kenyataan pimpinan bersatu juga, saya lihat mereka ni seolah-olah tidak tahu untuk nak membuat hujah, untuk nak menjelaskan sesuatu yang realitinya bermula daripada mereka. Jadi saya nak beritahu dekat Ketua Penerangan PAS Negeri Melaka, saya pun Ketua Penerangan juga, Ketua Penerangan Negeri Sarawak untuk PKR. Jadi tak payahlah kamu nak angkuh dengan kamu punya cerita yang pada saya membohongi rakyat seperti ini. Apa yang berlaku dalam negara ini adalah disebabkan parti yang bernama PAS. Kalau nak tahu, saya memang balun kerana benda yang hakikat. Kita tahu kerajaan Pakatan Harapan memerintah, benda-benda ni tak ada lagi. Kita belum lagi merasakan perkara-perkara yang teruk. Tetapi apabila pandemik COVID itu mula nak melanda negara, tiba-tiba geng-geng bersatu, geng-geng PAS ini bersekongkol membuat satu kerajaan yang mana mereka merampas kerajaan itu, yang mana kita tahu parti PAS ini parti yang kalah, tiba-tiba duduk dalam kerajaan, maka berlakulah perkara-perkara yang rakyat rasa hari ini. Kenapa ekonomi kita ini dilihat gagal ataupun dilihat menghimpit kehidupan rakyat? Disebabkan oleh kepimpinan PAS. PAS berada dalam kerajaan, tak tahu mentadbir negara, bersama dengan geng-geng bersatu, maka perabot lari. Maka dalam lagi masa yang sama, krisis ekonomi dunia melanda juga. Di samping itu COVID juga. Hari ini kamu nak salahkan kerajaan yang baru 2-3 bulan. Jadi saya rasa Ketua Penerangan PAS Melaka ni, kamu kalau nak keluar kenyataan, beranikan diri dengan realiti yang betul. Jangan kamu nak menyalahkan orang lain, sedangkan kamu yang berak di tengah jalan. Lepas tu kau salahkan geng-geng Rafizi, kau salahkan geng-geng Datuk Seri Anwar Ibrahim, salahkan kerajaan yang ada hari ini, sebab kamu rasa bahawa mereka gagal, mereka tidak boleh menjadikan ekonomi itu dalam keadaan stabil seperti mana ekonomi kita sebelum kamu orang merompak kerajaan daripada Pakatan Harapan. Kamu yang buat, kamu nak menuduh orang. Hari ini, tai yang kamu tinggalkan, kamu suruh kerajaan perpaduan untuk cuci. Dalam 2 bulan ni nak cuci tai kamu yang begitu banyak, berbilion kamu dah buat. Yang kamu dah keluarkan, projek direct nego. Jadi tak payah Ustaz Abu Naufal Nordin ni nak cakap banyak. Kamu sendiri belum tentu bijak dalam ekonomi. Saya nak tengok mana pemimpin PAS yang mampu jadi Menteri Ekonomi. Tak ada. Apa pemimpin PAS tak ada yang dah sekolah? Jadi loyal buruk. Kita tengok apabila disuruh menjadi Menteri Undang-Undang, jatuh kerajaan mereka dikerjakan. Menteri PAS lah. Inilah sikap mereka. Angkuh. Apabila keluar kenyataan, mereka tidak melihat dan menilai sisinya, apakah kesalahan itu daripada siapa. PAS ni, dia baling batu sembunyi tangan. Jadi dia salahkan orang lain. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ambil kerajaan ni dengan hutang 1.3 trilion, termasuk yang itu yang ini saya dengar boleh mencecah 1.5 trilion. Ini hutang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ke yang buat? Rafizi ke yang membuatkan ekonomi negara ini meruntum jatuh teruk?
Ambil kerajaan hari ini perlu diperbaiki. Kapal dah nak tenggelam dah, nak dipam balik. Jadi itulah isunya. Jadi kamu salah ke orang lain. Saya rasa kalau suruh nih Ustadz Abu Naufal nih jadi Menteri Ekonomi, hancur negara nih. Kalau suruh pemimpin PAS jaga negara nih, habis hancur. Orang suruh jaga negara nanti dia sibuk tambah bini. Orang suruh jaga negara nanti dia sibuk tambah judi. Orang suruh jaga negara nanti dia sibuk beli Mercedes. Lepas itu ada jualkanlah isu agama. Tetapi pemimpin PAS semua guna barang barat. Semua guna teknologi barat. Nak cerita apa? Jadi itu dia. Jadi tak payah keluar kenyataan lah. Tak payah nak berbagai-bagai hujah. Karena benda ekonomi negara ini sepatutnya orang seperti pemimpin-pemimpin PAS ini patut membantu. Tak payah keluar kenyataan salah kerajaan yang ada. Kerajaan yang ada hari ini cuba memperbaiki benda yang telah kamu lakukan. Kita juga tidak ada pilihan lain. Itulah yang ada dalam kabinet kita, pemimpin-pemimpin kita yang ada untuk membangun kembalikan masalah yang telah ditinggalkan oleh pimpinan PAS yang kebanyakannya makan gaji buta di kerajaan yang lalu. Tidak ada satu pun Menteri PAS membawa satu agenda yang terbaik untuk dilihat dalam Malaysia ni. Tak payah itulah. Presiden PAS sendiri saja terbukti. Konon-kononnya menjadi duta khas bertaraf Menteri Timur Tengah akan membawa pelabur Timur Tengah. Tai kucing apa pun tak ada. Sehingga hari ini makan gaji buta. Jadi ini juga Ketua Penerangan PAS Negeri Melaka ni tak payah nak berkokok lah. Sebelum ni mungkin dapat elon banyak. Mungkin dapat jatahnya orang kata daripada komponen mereka Perikatan Nasional. Hari ni tak menjadi kerajaan sebab itulah pening kepala ni. Lepas tu menyalahkan kerajaan tak boleh nak buat ceramah lah, tak buat inilah. Tak payah nak cerita banyak. Kerajaan ini rosak disebabkan oleh PAS masuk dalam kerajaan. PAS ni lah kepala dia yang membuat kalau dalam bahasanya lagi membuat onar dalam politik negara. So itulah rosak. Bersekongkol dengan bersatu untuk tubuhkan kerajaan demi dengan nafsunya disebabkan hasad dengki yang tak terkira tu daripada presidennya tu yang mana melihat parti amanah yang baru sahaja tetapi boleh jadi kerajaan, maka dia sangat dengki lah. PAS tidak akan boleh menjadi kerajaan jika tidak melalui pintu belakang. Inilah sampai bila-bila. Jadi dalam banyak-banyak parti politik dalam negara ni hanya parti PAS lah satu-satunya parti yang menjadi kerajaan dia kalah. Parti lain ada pernah menang. Walaupun bersatu sendiri, dia duduk dalam Pakatan Harapan, dia menang. UMNO menang. Mana lagi? DAP menang. Hanya PAS saja satu-satunya parti yang kalah. Dia cuba juga jadi kerajaan melalui pintu belakang. Sebab itulah pelik semuanya kerja yang dibuat oleh pimpinan PAS. Ikut semua jalan belakang, ikut fatwa yang dia sendiri cipta, semuanya pemimpin PAS. Itulah, saya kritik habis-habisan supaya pemimpin seperti Ustadz Abu Naufal ni jangan keluar kenyataan propaganda murahan. Cari bahan yang boleh menyenangkan hati rakyat, membantu kerajaan yang ada, tak payah nak kritik. Taik yang ditinggalkan adalah taik daripada kerajaan yang lalu oleh pimpinan PAS ada di dalamnya. So itu saja pencerahan saya. Sekian, terima kasih. Dan jadilah ketua penerangan yang menerangkan perkara-perkara yang betul. Macam saya ni, menerangkan perkara yang sebenarnya kepada rakyat di luar. Jangan menipu rakyat. Sekian, terima kasih.